Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita kembali, dan insya-Allah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Baqarah, bermula dari ayat yang ke 104. Bermula dari ayat 104. Dua ayat ikut hari ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walilkafirina adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi puji dan syukur, kerana tiadalah yang layak dipuji dengan segala nikmat yang kita dapat melainkan Dia. Dialah Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan. Rezeki kita datang dari Dia, Pakaian kita datang daripada Dia. Kesihatan kita datang daripada Dia. Zuriat keturunan kita datang daripada Dia. Dialah Allah yang segala sesuatu adalah miliknya, dan tidaklah kita mendapat hidayah pada hari ini melainkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, buat sekian waktunya Allah rezekikan kita untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
yang semalam kita sebut merupakan anugerah Allah yang paling besar kepada kita. Maka letaklah Al-Quran pada semulia-mulia tempat di dalam hati kita. Jadikanlah dia yang paling utama, yang kita akan kembali kepadanya andai kita ada permasalahan, sama ada masalah hukum, masalah ilmu, ataupun masalah ketenangan, stres dan seumpama dengannya. Kembalilah kepada Al-Quran, kerana Al-Quran adalah kitab Allah. Di dalamnya ada hidayah, petunjuk, di dalamnya ada rawatan, di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada panduan, dan di dalamnya ada jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia dan beruntunglah orang yang berdamping dengan Al-Quran, dan rugilah, sangat-sangat rugi orang yang mensia-siakan Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang kita baca pada pagi ini ialah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Tapi ada kaitan dia dengan sifat dan juga perangai Yahudi yang ada di Madinah. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, wa qulu unzurna wasma'u. Sebaliknya katakanlah unzurna, yakni berilah perhatian kepada kami, wasma'u, dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebulat hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang yang beriman, janganlah pergi jumpa dengan Nabi Muhammad dan berkata ra'ina. Ra'ina ni dalam sudut bahasa, berilah perhatian kepada kami. Jangan katalah macam tu. Kenapa Allah Ta'ala larang kata perkara tu? Sebab ada kaitan dengan orang Yahudi. Apa kisah di sebaliknya? Ra'ina ni sebenarnya maksud elok. Maksud dia elok dalam bahasa Arab ni. Seolah-olah nak minta, dia panggil berilah perhatian kepada apa yang kami nak tanya. Berilah apa panggil waktu, ataupun dengarlah daripada kami apa yang kami nak tanya. Akan tetapi tiba-tiba orang Yahudi ni dalam bahasa dia ra'ina ni bermaksud daripada ar-ru'unah, bermaksud wahai orang bodoh, ahmak. Jadi bahasa Arab sahabat maksud lain. Yahudi ni dengan perkataan dia ni ra'ina bermaksud bodoh. Bodoh. Jadi dulu Yahudi ni dia caci Nabi Muhammad secara diam-diam. Dia caci Nabi Muhammad secara diam-diam. Bila dia dengar para sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan perkataan ra'ina, wahai Rasulullah, ra'ina, berilah perhatian, ra'ikanlah, bahasa mudarat, ra'ikanlah kami. Ra'ina tu bahasa Arab, tapi bahasa kita ra'i tu lebih kuranglah makna dia. Ra'ikanlah kami. Wahai Rasulullah, ra'ikanlah kami nak bertanya. Dalam bahasa Yahudi ra'ina maksud dia bodoh.
Jadi bila orang sahabat ni dia pergi tanya Nabi, dia guna bahasa wahai Rasulullah ra'ikanlah kami. Sahabat rasa ini perkataan yang baik untuk mereka guna bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Yahudi dengar, Yahudi kata, pergi. Selama ni kita duduk caci Muhammad sembunyi-sembunyi belakang-belakang. Sekarang ni kita boleh caci Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara depan-depan, kata Yahudi. Macam mana? Bila kita pergi jumpa Muhammad, kita ucap ra'ina seperti mana sahabat nak ucap ra'ina. Tapi sahabat ucap maksud dia ra'ikanlah kami, Yahudi ucap maksud dia wahai orang bodoh. Boleh faham? Jadi apabila asalnya perkara ni berlaku macam tu, sehinggalah seorang sahabat dia tahu tentang bahasa orang Yahudi. Itulah Sa'ad ibnu Mu'az radhiyallahu anhu. Dia pun tahu bahawa Yahudi bermaksud ra'ina bukan seperti mana sahabat bermaksud. Sahabat maksudkan apa? Ra'ikan kami. Dia maksudkan apa? Wahai orang bodoh. Akhir sekali maka dia melarang kaum dia atau melarang orang bertanya, dan turun ayat Quran. Allah Ta'ala kata jangan guna kalimah ra'ina, akan tetapi sebaliknya gunalah perkataan unzurna, berilah perhatian kepada kami wahai Rasulullah. Jadi dalam ayat ini pertama menunjukkan sifat Yahudi yang jahat. Sifat Yahudi yang jahat, dia suka caci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia suka mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan yang buruk. Bukan itu saja. Ada satu hari mereka bagi salam kepada Nabi, tapi dia tak bagi salam betul-betul. Sahabat bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Yahudi mari dia bagi apa? Assalamualaikum. Dia bagi dekat-dekat je. Sahabat sebut Assalamualaikum, dia Assalamualaikum. Dia buang huruf alif satu, huruf lam je. Maksud Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Maksud Assalamualaikum, mati ke atas kamu. Ini perangai Yahudi, menikam dari belakang atau terang-terangan, tapi tak nak bagi orang nampak dia ni jahat. Dia jahat, tapi menampakkan seolah-olah dia baik. Dia guna metod apa? Dia guna bahasa yang kita guna, tapi dia ubah sikit mengikut selera dia. Bila sahabat guna ra'ina, ra'ikanlah kami wahai Rasulullah, dia pun guna ra'ina, tapi dia bermaksud wahai orang bodoh. Bila orang sebut Assalamualaikum, dia pun sebut Assalamualaikum. Orang maksud sejahtera ke atas kamu, dia bermaksud mati ke atas kamu. Jadi ini satu sifat yang ada pada Yahudi, bahawa mereka ini sangat suka mencaci dan mendoakan kemudaratan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman tak ucap perkara tersebut. Kerana apa? Pertama, nak elakkan Yahudi daripada boleh mencaci. Sebab apa? Bila Sa'ad ibnu Mu'az yang saya sebut tadi, Sa'ad ibnu Mu'az dia tahu Yahudi guna niat mencaci, dia marah ke Yahudi. Kenapa kamu cakap macam tu kepada Muhammad? Jawab di Yahudi, kami tak salah, orang Islam pun cakap macam tu.
Bila nak Sa'ad ibnu Mu'adz marah kepada mereka, mereka guna alasan orang Islam pun ucap ra'ina, tapi orang Islam maksud lain, dia maksud lain. Turun ayat Quran, Allah Ta'ala larang orang beriman ucap ra'ina untuk mengelakkan Yahudi daripada mereka mencaci Nabi secara terang-terangan. Dua. Yang ketiga, daripada ayat ni juga wal gharadu anna Allah Ta'ala nahal mu'minin an musyabahatil kafirina qawlan wa fi'lan. Dan Allah juga melarang secara umumnya orang-orang yang beriman dari menyerupai orang kafir pada perbuatan dan juga perkataan. Jadi Allah larang bukan setakat yang ni. Dalam hadis dan dalam ayat yang lain, Allah larang menyerupai mereka yang kafir, sama ada pada perbuatan ataupun kata-kata. Di mana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga riwayat Imam Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka siapa yang menyerupai satu kaum, orang itu termasuk dari kaum tersebut. Jadi sebab itu kita acap kali, banyak kali kita sebut jangan menyerupai orang-orang yang kafir dalam apa jua bentuk, sama ada perkataan mereka atau perbuatan mereka, lebih-lebih lagi ritual-ritual keagamaan mereka. Padahal ayat ni maksud dia sahabat satu perkataan je, ra'ina, ra'ikanlah kami, maksud elok. Tapi kerana dia menyerupai perkataan orang Yahudi yang mencela Nabi, maka Allah Ta'ala tak bagi guna. Dalam bahasa yang lain, jangan menyerupai amalan, perbuatan, perayaan, ritual agama orang-orang kafir. Sebab tu kita, bila kita tengok muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita belajar, kita akan dapati ada ritual-ritual agama-agama lain yang kadang-kadang orang Islam dia tak tahu pun itu adalah ritual agama orang lain, dia buat secara ikut-ikut. Mari tema Bollywood, orang perempuan pun pakailah baju macam Bollywood punya style. Dia letak titik dekat dahi lah, dia pakai macam-macam. Sebahagian daripadanya adalah ritual agama. Kita suka menyerupai orang lain. Mari pesen Korea, kita pun pakai pula, jadi pula artis K-pop anak-anak kita. Mari budaya punk, rambut cacak atas, buat juga rambut cacak atas. Kita sangat suka meniru budaya orang. Bahkan kadang-kadang budaya itu bertentangan dengan agama Islam. Siapa lah ni pun orang dah biasa, dulu pakai bow ni tak boleh pakai bow, kena tie tu okey lagi lah. Lah ni bow pun dah okey dah. Pakaian-pakaian orang-orang kafir dulu sangat-sangat jaga. Zaman kita dulu, waktu kita masih lagi empire kerajaan Islam, sama ada Melaka ke, Fatani ke, Langkasuka ke, semua tu empire Islam. Bila dijajah, maka mereka pertahankan agama, tak nak menyerupai penjajah. Maka kita jaga budaya kita, walaupun dijajah ratusan tahun. Sejak Portugis masuk 1511, ratusan tahun dijajah. Tapi selama dijajah itulah kita pertahankan. Pasal apa? Kita anggap penjajah itu budaya barat dan kita adalah budaya Islam.
Akhir sekali selepas 1957 kita pun merdeka, dia pun balik. Bila dia balik, minda kita pula yang dijajah. Akhir sekali kita anggap tamadun, bahasa-bahasa dia pun daripada tahun 1511 sampai 1957 orang Cina ke orang India mari sini boleh baca Jawi. Boleh baca Jawi. Siapa yang mempertahankan tulisan Jawi? Budaya kita, bangsa kita. Sampai kedai-kedai, tuan-tuan pergi, saya pergi kedai dekat dengan Jalan Tar ke apa situ. Dekat depan HKL tu, kalau kita tu ada kedai emas. Kedai emas tulis di bangunan dia tulisan Jawi. Daripada 1511 kita dijajah. Semua tamadun dulu hancur, hilang. Masjid Agung Melaka tak tinggal walaupun satu batu pun tak tahu mana lah ni. Yang tinggal Formosa. Pelabuhan Melaka tak tahu mana. Monumen agung tak tahu mana. Masjid, istana habis. Budaya kita dihapuskan. Tapi kita bertahan. Macam orang-orang dulu di Algeria, sampai buat masjid dalam tanah, gali lubang ni boleh muat seorang aja masuk. Tapi masuk dalam semayang berjemaah, masjid bawah tanah. Pasal apa? Bila Perancis datang, dia jajah Algeria, tidak dibenarkan ritual agama sama sekali. Orang Islam dibunuh. Sebab tu kita sebut ni semalam dalam bab tauhid. Bila kita sebut tauhid kepada Allah, termasuk mentauhidkan Allah ialah mengagungkan hukum Allah. Orang Islam selama dia berjihad pada jalan Allah dan meluaskan empire sampai ke Eropah, tak pernah satu pun daripada pemimpin Islam kumpulkan tengkorak buat koleksi. Tak ada. Tak pernah pun selama kita buat hukum hudud dalam empire mana-mana, empire Islam, hukuman potong tangan buat koleksi. Tangan-tangan yang sudah dipotong disebabkan hukum hudud. Tak ada. Islam tidak bermaksud macam tu. Orang barat datang, habis semua sekali. Tapi orang Islam di China terpaksa sembunyi-sembunyi jaga agama, di Algeria sembunyi-sembunyi jaga agama, pak kita pun sembunyi-sembunyi jaga agama. Sekolah-sekolah agama dibuka, sekolah rakyat je dulu, bertahap rakyat dulu. Bawa sekolah ni tahap sekolah rakyat, tu imam buka sekolah, ustaz tu buka sekolah, buka pondok, nak jaga. Pak kita merdeka, dia balik. Lepas dia balik, orang kita sendiri tak reti baca Jawi. Dan lepas kita balik, orang kita sendiri suka budaya macam-macam lah ni. Hilang dah jati diri kita sebagai orang Islam. Kita lupa satu ayat Quran, kita lupa Nabi pesan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk dari kaum tersebut. Kalau kita cinta kepada orang Islam, kita nak menyerupai orang Islam, budaya orang Islam, pemakaian orang Islam, pertuturan orang Islam. Macam mana zaman-zaman dulu mereka berbusana. Kalau dulu tahun 1800 pun di Eropah tu, orang Kristian pun pakai tudung. Tapi bila dia dah berubah akhir sekali, kita pula orang Islam ni nak pergi ikut dia. Alangkah cepatnya kita lupa 500 tahun generasi nenek moyang kita mempertahankan agama di bawah penjajahan. Tak ada sampai 100 tahun kita merdeka, kita lupa kepada jati diri kita. Macam mana kita nak jaga?
kekuatan akidah iman. Ni ratusan tahun dulu bila aku panggil Patani, kerajaan dia masih lagi, walaupun jatuh tapi kerajaan tu masih ada, orang pun masih ada. Bila berlaku persempadanan yang dibuat perjanjian British dan Siam tahun 1909, maka mulalah mereka doktrinkan sampai hari ni orang Islam di Patani tidak pandai, belah sana Songkla, belah Phuket, tak erti langsung bahasa Melayu, agama pun tak tahu sebahagiannya. Jadi mereka berasimilasi dengan budaya, lupa. Sebab tu Allah Ta'ala pesan satu perkataannya, ra'ina. Padahal Allah, kita bukan nak maksud salah, maksud, tapi kerana satu perkataan ini Allah Ta'ala tegur orang beriman, jangan menyerupai orang kafir. Kita kata tak apa, kita bukan tukar agama, kita pakai pakaian dia je, kita pakai baju Bollywood, tak masuk Hindu, kata kita. Tapi itu adalah langkah yang pertama. Kita minat Korea, budaya pop, kita bukan masuk Kristian pun, itu langkah pertama. Allah tegur satu kalimah je, Allah Ta'ala tegur. Jadi dalam surah ni, dalam ayat ni, adanya perintah daripada Allah, jangan menyerupai orang kafir pada perkataan mereka, perbuatan mereka, pakaian mereka, hari raya mereka, ibadat mereka, dan semua yang berkaitan dengan mereka yang tidak ada kaitannya dengan syariat Islam. Disebut dalam tafsir, ya, yang tidak ada kaitannya dengan syariat Islam. Valentine mari baru ni, orang Islam pun pakak nak sambut. Tak apa, kita hantar bunga kepada isteri kita, cari waktu lain. Hantar bunga ke isteri pun jangan sempena Valentine, itu menyerupai amalan orang kafir. Oh tak apa, kita buat ni hari sambutan hari birthday ni, nak suruh buat adalah sikit kenang-kenangan, nak party, cari waktu lain. Nak bagi hadiah, Islam tak halang bagi hadiah, tapi jangan menyerupai waktu nak bagi hadiah tu. Kena tunggu Valentine baru nak bagi hadiah ke isteri, kena tunggu hari ibu baru nak buat baik kepada ibu, kena tunggu hari bapa baru nak buat baik kepada bapa. Semua tu bukan daripada ajaran Islam. Kita berbakti kepada ibu bapa kita setiap hari, setiap waktu. Kita doakan mereka, mereka masih hidup pun kita doa, mereka dah meninggal pun kita doa, senantiasa mereka dalam doa kita. Tapi itulah, lama kelamaan kita hilang. Pasal apa? Kita suka menyerupai budaya orang. Allah tegur satu kalimah je, tak banyak, satu. Dan satu ni pun maksud kita baik, maksud dia lain. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walakin la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Katakanlah unzurna, berilah perhatian kepada kami, wasma'u, dan dengarlah wahai orang yang beriman. Perintah Allah ini walil kafirina azabun alim, dan bagi orang yang kafir itu azab yang pedih. Jadi di sini Allah menisbahkan kumpulan yang menghina Nabi itu sebagai orang kafir. Jadi siapa-siapa yang hina Nabi, walaupun dengan satu saja perkataan, walaupun bahasanya berlapik, double meaning. Double meaning lah tu kita panggil dah. Ra'ina ni double meaning. Bahasa ni makna ra'ikan kami, bahasa ni maknanya bodoh. Jadi dia guna double meaning untuk hina Nabi. Jadi siapa yang hina Nabi,
walaupun menggunakan perkataan double meaning, hukumnya kafir. Kerana dalam ayat ini, setelah daripada Allah larang orang Islam menyerupai Yahudi yang kata ra'ina dengan tujuan maksud dia bodoh, hujung ayat ni Allah Ta'ala kata walil kafirina azabun alim, bagi orang-orang yang kafir azab yang pedih, iaitulah ditujukan kepada mereka yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya, kita dengan Nabi ni puji, dengan Allah pun kita puji, dengan Nabi pun kita puji. Puji Nabi ni dengan selawat lah, memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda yang telah berjuang dengan nyawa, dengan harta untuk menyampaikan dakwah Allah kepada kita, risalah Allah kepada kita, walaupun baginda dicaci, dimaki, dihina, disihir, diancam bunuh, disakiti, diboikot, macam-macam lagi orang perlakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat baginda dibunuh, diseksa, dianiaya, dizalimi, mereka tetap bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanggungjawab kita ialah bersyukur kepada Allah dan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ahli keluarga baginda serta para sahabatnya dan yang mengikutinya sehinggalah ke hari kiamat. Jadi sebagai ganti, kita tak nak jadi penghina Nabi, bahkan kita nak jadi orang yang banyak berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara tempat yang paling banyak untuk kita berselawat dan memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam majlis ilmu. Majlis ilmu. Ada orang suka selawat dengan qasidah. Dia suka selawat dengan qasidah, tapi para ulama lebih suka berselawat dengan dalam majlis ilmu ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita dah perhati berapa kali setiap kali kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan ucap sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis ilmu boleh jadi puluhan kali. Kalau kita baca kitab hadis, betul-betul hadis, lagilah banyak. Sampai kepada sahabat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya. Majlis ilmu ni adalah tempat yang paling banyak selawat. Bukan sekadar majlis selawat yang biasa-biasa tak. Dia selawat dan menambahkan ilmu kerana dibacakan perkataan Nabi dan dibacakan perkataan Allah. Dibacakan perkataan Allah dan dibacakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara kita sebagai gantilah, kalau kita tak nak jadi orang yang menghina Nabi, jadilah orang banyak berselawat ke atas Nabi. Dan cara dia, lazimilah majlis ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Taala kata penghujung ayat yang kita baca hari ini, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan atau wahyi, yakni wahyu dari Tuhan kamu, padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan syiddata adawatil kafirin min ahlil kitab.
Allah menunjukkan betapa tebalnya kebencian orang ahli kitab terhadap orang Islam, dan begitulah juga besarnya kebencian orang-orang kafir musyrikin terhadap orang Islam. Kita je banyak berlembut dengan mereka, tapi dia tak pernah minta maaf bila dia hina agama kita. Kita dituntut, kalau hina agama dia, minta maaf, kena buat permohonan maaf. Habis atlet kita pun kena minta maaf, macam-macam orang. Tapi dia bila hina agama, dia tak minta maaf. Pasal apa? Sebab ini sifat. Dan sifat ni kita tidak tuduh, kita baca apa yang Allah kata. Jangan pula kata, sudahlah dia tuduh kata. Tak, kita baca apa yang Allah Ta'ala kata. Bila Allah kata, Allah lebih tahu tentang hati hamba dia berbanding kita. Kita ni dengan Allah, kan kita kata sami'na wa ata'na. Dengan Allah kita tak keyakinan yang paling tinggi. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran adalah benar-benar berlaku. Dan apa yang Allah sebut dalam Quran adalah panduan untuk kita. Bukan bermaksud Al-Quran nak suruh kita memusuhi mereka, tidak. Dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala dah kata, tak apa kamu nak buat baik kepada orang kafir, tak ada masalah. Allah Ta'ala tak marah selagi mana mereka tidak memusuhi Islam. Tapi dalam masa yang sama kamu kena ingat, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang kafir dari kalangan kaum musyrikin, dia tak suka ada kebaikan sampai kepada orang Islam. Ini yang ada dalam hati mereka. Kalau ada yang orang panggil secara umumnya begini sifat dia, mungkin dia baik dengan kita, tapi baik bila tidak bertentangan atau bila kita tak sentuh agama dia. Macam orang musyrikin dulu dengan Nabi Muhammad baik, tak kata apa. Akhlak Nabi Muhammad baik. Tapi bila kita ajak kembali kepada agama yang satu, ajak kepada mempertuhankan Tuhan yang satu, tengok apa yang orang buat kepada Nabi. Semua kebaikan yang Nabi buat selama ni mereka lupa. Apa salah Nabi? Nabi pernah nipu orang? Tak pernah. Nabi pernah buat jahat ke orang? Tak pernah. Nabi pernah menzalimi orang? Tak pernah. Sebaliknya, waktu Khadijah puji Nabi, Nabi balik daripada Gua Hira terketar-ketar, dapat terima wahyu, Nabi kata habislah aku, binasalah aku. Khadijah kata tak, Allah Ta'ala tidak akan menghinakan kamu. Kamu tolong orang susah, kamu bantu orang miskin, kamu menghormati tetamu, kamu muliakan tetamu, kamu bantu orang berhajat. Puji Nabi, kerana akhlak Nabi ini Masya Allah digelar Al-Amin. Cuma jangan ajak kembali kepada Islam. Bila Nabi ajak je Islam, habis. Yang Allah Ta'ala maksudkan di sini ialah orang kafir, musyrikin, dia tak suka kepada orang Islam. Kerana apa? Kerana Islam mengajak mereka meninggalkan agama mereka. Kalau dia baik telajak tu, kita ni memang boleh baik. Siapa tak pernah ajak pun orang kembali kepada agama Islam. Lalu dia kata, saya tak ada masalah pun dengan orang non-Muslim. Pernah ajak dia masuk Islam, pernah dakwah dia, kalau dia terima, Alhamdulillah. Kalau dia tak terima, dia akan rasa Dan sebab itulah orang-orang kafir umumnya memusuhi agama Islam. Umumnya. Cuma permusuhan tu ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sampai tahap keganasan. Tapi Allah Ta'ala kata di sini, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab.
Betul saya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang penjajahan, bila kita tengok empire Islam dijajah, betul lah. Kita orang Islam pergi buka negara mereka, kita jihad, tapi kita bawa ketamadunan. Islam datang ke Spanyol, apa yang Islam tinggalkan? Alhamra. Sekarang ni pun masih ada di Cordova. Islam jajah India, apa yang Islam tinggal? Ada Taj Mahal, walaupun dia kubur, tapi itulah seni bina yang ada. Masjid-masjid pun ada. Islam pergi bawa ketamadunan, tapi bila dia datang jajah negara Islam, apa yang dia bawa? Kehancuran. Ini beza Islam dengan bukan Islam. Tapi hari ni kita dia panggil kita ni Allah uji umat Islam, sehingga orang Islam sendiri lebih cenderung mencintai orang non-Muslim daripada saudara seagama dia sendiri. Siapa yang nanti akan bantu kita dalam agama kita? Bantu kita mempertahankan akidah kita, bantu kita dalam mengajarkan anak-anak kita hukum hakam, bantu kita untuk mengajarkan anak-anak kita tentang salat, puasa, zakat dan sebagainya. Orang Islam ni ya, orang Islam yang sebahagian Muslim memusuhi sesama dia. Nak arah kepada siapa untuk ajarkan anak-anak kita ni akidah, mengenal Allah, akidah, jaga salat, bayar zakat, tunaikan haji, banyakkan zikir. Orang yang kita musuhi. Sebahagian orang memusuhi orang Islam yang lain atas nama parti, tapi dia lupa siapa yang nanti nak ajar anak-anak, siapa yang nanti nak ajar orang Islam tentang tauhid, akidah, salat, fiqh dan seumpama dengannya. Orang Islam. Kita baik dengan orang kafir, baiklah, tapi sampai mana Pak? Sampai dunia ni, akhirat. Allah Ta'ala sebut al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Kawan baik akhirat nanti jadi musuh, melainkan orang-orang yang bertakwa. Jadi sebab tu saya katakan, Islam tak larang buat baik kepada orang non-Muslim, tapi Islam juga mengajarkan kepada kita bahawa cintailah orang Islam lebih daripada cinta kepada orang kafir, dan jangan menyerupai perbuatan dan amalan mereka. Buat baik, buat baik. Sempadan agama mesti jelas. Mereka tak akan bantu agama kita, sebaliknya mereka akan bantu agama dia. Mereka akan bantu agama dia. Dia akan besarkan gereja, dia akan besarkan kuil, dia akan besarkan macam-macam. Dia akan tuntut agenda-agenda dia. Dia akan tuntut anak-anak ni biar umur 18 tahun bebas beragama. Dia akan tuntut sampai janganlah agama itu diletakkan dalam kad pengenalan. Dia akan tuntut macam-macam supaya apa? Supaya Islam tidak ada privilege yang ada. Ini kebencian yang kita bukan kata-kata. Kita nampak mereka akan perjuangkan agama mereka sebagaimana kita perjuangkan agama kita. Tapi yang kita kena tahu bahawa hanya Islam agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah memilih daripada siapa yang dia nak berikan rahmatnya kepada siapa yang kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah maha luas lagi maha besar kurnianya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini secara khusus memutuskan kasih sayang orang Islam di Madinah dengan golongan musyrikin dan golongan Yahudi. Tapi bila nak putus dengan golongan Yahudi, dia rasa macam orang Yahudi selama ni kita dah menega dengan dia. Kalau kita putus hubungan dengan dia, payahlah menega kita. Macam juga waktu
Allah Ta'ala larang orang kafir masuk Mekah. Dulu yang ada di Mekah ni buat bisnes orang musyrikin. Bila Nabi tawan kota Mekah, turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrikin itu najis dari sudut agama dia lah, bukan setuh dia tu tak boleh. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha, janganlah mereka mendekati atau masuk dalam Masjidil Haram selepas daripada tahun ini, yakni tahun pembukaan kota Mekah. Maka ramai orang rasa berat hati. Selama ni hak duk bawa barang dagangan, niaga jual beli di Mekah ni, orang-orang ni kalau keluar orang-orang ni, siapa nak berniaga di Mekah? Macam mana ekonomi Mekah nak survive? Maka Allah Ta'ala kata apa? Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Kalau kamu takut fakir, maka yang memberi kaya kepada kamu adalah Allah. Jadi jangan duk bimbang. Kalau Allah Ta'ala jangan masuk orang yang musyrikin, jangan masuk. Kamu bimbang ekonomi kamu jatuh, yang menjadikan kamu kaya adalah Allah. Di situlah keyakinan kita terhadap agama kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan, ini bukan ayat yang menunjukkan Islam tu ekstrim. Kerana ayat-ayat lain Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang non-muslim, tapi Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, terutamanya golongan Yahudi Madinah dulu, yang mana mereka ini memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah suruh putuskan hubungan dengan mereka, dan janganlah takut kepada kesusahan, kerana Allah Ta'ala dialah yang maha luas limpah kurnianya. Wallahu ta'ala alam. Esok kita akan masuk pada ayat yang 106 berkaitan dengan hukum nasakh yang ada dalam Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.